Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat bersama. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perbincangan kitab Mishkatul Masabih pada muka surat 64 kan? Yang mana perbincangan ini masih di bawah tajuk Sunanul Wudu. Masih lagi berkait dengan sunat-sunat wudu. Jadi pada malam ini sambungan hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga iaitu hadis riwayat daripada Abdullah bin Zaid bin Asim. Muka surat 64 ya. Ini masih berkait dengan sunat wudu. Keseluruhan muka dijelaskan oleh ulama fiqh termasuk di dalam mazhab Syafi'i. Cumanya oleh kerana hadis ini dia bukan sebut berkenaan dengan yang sunat saja, tidak. Tapi disentuh juga secara keseluruhan itu. Cuma bila sebut muka, muka ni termasuk rukun. Termasuk rukun. Mana kalau seorang itu tidak basuh muka semasa ambil wudu, wudu dia tu tidak dikira, tidak menjadi sebagai wudu, tak jadi wudu dia tu. Maknanya muka ni termasuk dalam yang wajib dibasuh. Arkan min arkanil wudu. Jadi keseluruhan muka dijelaskan oleh ulama fiqh, termasuklah juga dalam mazhab Syafi'i. Seperti basuhlah wajah-wajah kamu. Jadi wajah ni bila sebut wajah, bahagian mana yang dikatakan wajah? Wajah tu bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita muka lah. Kita sebut sebagai muka. Jadi wajah dalam bahasa Arab ni dari segi kadar dia lah. Yang dikatakan muka tu secara memanjangnya adalah bermula dari tempat yang biasanya rambut tumbuh padanya sehingga ke bawah hujung dua tempat tumbuh janggut itu. Kedua-duanya ialah dua tulang yang di atasnya tumbuh gigi-gigi bawah. Ni kita ni sini, bahagian ni, dagu lah kita termasuk ni. Ni bahagian orang panggil apa ni? Gerak ni, kita ni kan dia gerak bahagian bawah ni. Apa ni? Tempat tumbuh janggut termasuklah tulang ni, tempat gusi bahagian bawah tu. Tu. Had muka secara melintang pula ialah antara dua telinga. Mana antara telinga ni ataupun kita sebut sebagai anak telinga lah. Sampai kepada anak telinga ni. Kerana kalimah wajah itu diambil daripada perkataan muwajahah. Muwajahah ni bila kita berhadapan dengan seseorang, kita saling memandang dia. Mana bila kita berhadap wajah itu, yang kita nampak tu pada ruangan itu. Misalnya kita berhadapan dengan seseorang. Wajahan biwajah, mana kita berhadap dengan dia. Jadi bila kita tengok seseorang secara berhadapan itu, kadar yang kita nampak itu dikira wajah. Itu maksud dia sebenarnya. Sebab dia telinga ni, kebanyakan ulama mengatakan itu sudah termasuk dalam ra'sun. Telinga ni termasuk dalam kepala. Dia tak termasuk dalam wajah telinga. Sebab tu kalau kita sapu kepala, dia termasuk telinga. Telinga bukan termasuk anggota yang dibasuh. Itu termasuk dalam yang sunat lah. Ya. Dia begini. Dia bawah dagu ni sebenarnya mengikut. Kalau dalam mazhab Syafi'i pun sekadar tu. Hak kita buat ni, orang panggil pelebih tu, hak tu setengah ulama kata mustahab.
Pelebih supaya kita pelebih ambil wudu kan. Bila kita ambil wudu, sepatutnya setakat ni kita boleh buat atas sikit pun. Kita akan tengok selepas ni. Misalnya basuh kaki, kadar mana Abu Hurairah buat. Dan Nabi sendiri pun buat gitu juga. Makna janggut Nabi dia pas sini. Bahawa kita, kalau duduk bawah ni, itu perlu ke tidak? Kalau nak kiranya kau tak buat pun tak apa. Tapi buat tu lebih molek. Payah kalau janggut tebal pas sini kan tak? Nak buat sekat ni saga. Payah tu. Sebab tu dia pakai buat. Kalau Nabi tu Nabi buat gini. Makna Nabi buat tu kira lebih Nabi buat gitu. Nabi dia panggil takhlil. Takhlil ni mana menyelati. Dia punya ni janggut ni. Tebal dia gitu Nabi. Nabi buat. Sini Nabi buat gitu. Sebab dia kena sampai pipi tu. Buat gitu. Nabi gosok. Biar tujuan air tu biar sampai ke kulit. Ni pun gitu. Jadi kalau kita ni jenis tak ada sepoi Melayu, tak banyak, tak lebat. Pakai buat gitu tak apa dah. Kena dah sini. Tu kan. Sebab tu dia kata atas tulang. Dalam mazhab Syafi'i. Hak ni dia panggil dagu. Bawah ni lain pula. Tu tak buat, tak apa tu. Tapi kalau buat, itu dikira lebihan dan lebihan itu dianggap istihbab lah. Setengah istihbab ni, setengah ulama kata sunat. Makna istihbab tu. Setengah kata dia anggap baik, dah boleh pahala juga. Gitu Dia khilaf lagi tu di kalangan ulama tu, misalnya kita kata hak nak sebenarnya janggut tu kau kena rata ke kulit. Tu. Jadi kata seorang sungguh-sungguh kita tengok bangsa tu kan. Hidung tu ada lagi. Bulu sikit-sikit. Pipi ni separuh pipi kan. Tak setengah-setengah kita tengok bangsa tu jenis pasal lebak ni. Tak usah kira lah sini ni. Hak ni kan habis tak nampak. Sungguh pakatan belakang pun ada lagi bulu. Tidak termasuk anggota wudu, ayatnya lebaknya. Ana buat lagi mana? Hak tu perlu itu sebab dia bukan sebab kalau mengikut ulama, tapi ada juga setengah ulama kata bulu tu pun kena rata juga. Tapi kebanyakan ulama kata nak kulit sebab tu dia buat gini. Kalau hak tapa bulu siapa ada sini tu. Tujuan nak susah kena kulit tu lah. Tu. Sebab tu orang perempuan ke dia khilaf tu. Hak perempuan hak itu gini kan. Apakah dia perlu buat habis tu misalnya sini. Dia panggil apa side band lah kita kata tak. Hak perempuan ke dia panjang. Kau dia kena ambil wuduk bila tu kena luruk gitu nah. Kau lagu mana? Dalam mazhab Syafi'i ada yang pendapat gitu. Sebab tu perempuan sengaja dia pakai kerak payah dia kata nak ambil wuduk. Sebenarnya kalau pendapat lain tak pun sebab dia maksud kulit hak tu tak tu. Tapi kalau buat tu hak tu tak apa. Misalnya sini ni kalau nak kira ni bahagian muka lagi sebab dia rapat sapa ke dia anak telinga ni. Tak ni pun sebut secara melintas gitu. Kalau secara memanjang gini daripada tepat tumbuh rambut gigi rambut tu sampai bawah sampai di tulang di janggut ni tulang tepat hak gigi tu. Hak kita panggil dagu bahagian depan bukan bahagian bawah ni. Tu. Hak tu ni ayatnya paling minima tu. Paling minima. Selepas ni kita akan tengok ambil sapak siku ya. Tapi sahabat sungguh Abu Hurairah sampai pak tiok nah. Kaki tu atas pada buku lari setengah kena betih nah. Tu. Hak tu bab lain. Jadi jangan wi kurang alas lebih tak apa. Alas lebih tak apa. Tapi tempat kita setahu saya lah. Kalau orang perempuan tu memang dia ambil pendapat kata kena. Kalau rambut duduk selepas anak telinga ni kena basuh juga rambut tu. Kena basuh juga. Dan saya pernah tengok orang tua rambut panjang memang rambut panjang biasa. Dia buat gitu, dia ambil dia pegang gitu, dia pun basah dia luruk gitu. Siapa gitu. Walaupun setengah-setengah kata tidak, tak perlu gitu. Dia buat gini, nak biar kena kulit ya. Biar kena kulit. Baik. Waktu tu dalam pekos ni dia tidak bincang lah secara detail begitu. Cuma kalau kita tengok dah Imam Syafi'i dalam kitab pun dia tumpuk pada kulit. Bapa takhlil tu dalam Sunan Nasai. Kenapa takhlil buat gini tu? Supaya sapa ke kulit tu lah. Nabi tidak buat gitu. Bila Nabi ambil wuduk, Nabi tidak buat gitu tak. Tapi Nabi buat gitu, sini Nabi buat macam garu lah kita kata. Moga dia halus sikit sini. Hak sini tebal ni, Nabi masuk air tu, Nabi buat gitu. Nak suruh, bapa buat gitu tu. Ni sini, sebab dia pas sini sebab lembab sangat, tebal. Bapa buat gitu, nak suruh sapa ke kulit. Nak suruh sapa ke kulit tu. Jadi bagi orang yang kita kata lebak dia punya janggut dia apa tu, dia kena buat gitulah. Dia kena buat gitu. Dia kena buat gitu.
Dari sini sebenarnya ada khilaf lah kalau dalam syarah Nasa'i pun dia sebut. So kata ada juga yang kata dak dikira muka tu dan apa yang ada pada muka tu kena berlaku lah. Kena berlaku lah. Ada juga yang kata begitu. Itu termasuk dalam khilaf juga. Cumanya setahu saya berkenaan dengan jumhurnya dia lebih tekan kepada kulit itu. Kena sampai ke kulit itu. Mana kita kalau kita janggut misalnya, kita kata setengah orang tu hak janggut sini dia bukan sekadar lebat sini, panjang dia tahu. Dia tak perlu habis buat gitu, tak perlu. Tak perlu sampai ke situ. Asalkan dia buat ni bila rapat di kulit tu sudah memadai. Sudah memadai. Baik, seterusnya Imam Asy-Syairazi ataupun Asy-Syirazi ketika membahaskan tentang kaifiyah wudu, dia kata begini. Dia kata faslun fi ghuslil wajh wahdah. Thumma yaghsilu wajhah wa dhalika fardun liqauli ta'ala faghsilu wujuhakum. Wal wajh ma baina manabiti sya'ri ar-ra's ila adh-dhaqn wa muntaha al-lihyain tulan wa min al-udhun ila al-udhun ardan. Ini satu fasal tentang membasuh wajah. Ardan ni makna melintang. Ini satu fasal tentang membasuh wajah dan batasnya. Sila baca ni. Faslun fi ghusl wajh wa haddihi tu. Tu baca ayat baru tu. Faslun fi ghusl wajhi wa haddihi, had dan hadnya. Tu. Kemudian membasuh muka. Dan ia adalah wadzalika fardun, fardu. Dalam mazhab Syafi'i fardu dengan rukun ni sama. Ya. Adalah fardu berdasarkan firman Allah Taala, "Faghsilu wujuhakum." Maka basuhlah oleh kamu wajah-wajah kamu. Wajah kata Syirazi, al-wajhu adalah antara tempat tumbuh manabit sya'rir ra's, tempat tumbuh rambut di kepala sehingga dagu. Dan penghujung dua tempat tumbuh janggut ni dia panggil anak telinga. Ni sini. Setengah kitab dia kata hak bahagian ni hak bahagian luar bukan hak dalam tu. Ni kan dia sini ada ni, ni dalam. Hak tu tak termasuk. Dia luar saja. Secara memanjang dan antara telinga ke telinga secara melintang. Hak di atas ni lah maknanya daripada penghujung kepala tu sampai kepada janggut ni, dagu ni. Menghujung dua tempat. Jadi dua tempat tumbuh janggut tu ni kiri kanan ni. Kiri kanan ni. Dia kira begitu kalau hak ni lain pula ni. Imam Nawawi ketika mensyarahkan teks tersebut, beliau menyebutkan hak wajah yang disebutkan oleh pengarang itulah yang tepat. Ia menjadi pegangan ashab, yakni ulama mazhab. Dan disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um dia. Sebab kalau kita tengok dalam Al-Um tu, mana disebut tu, rambut ni termasuk dalam yang tidak wajib lah kalau ada sini. Katalah rambut panjang tak. Apa ni kita kata ni, apa ni? Janggut tu panjang. Kena rata pakai janggut habis. Kalau janggut sampai dada, kena rata habis ke? Tak perlu tu. Mana kalau buat tu molek, cumanya tak termasuk dalam kata fardu tu. Situ dia buat lagi bawah tu dia hurah lebih kurang sama saja tu. Kalau nak cuba tengok 107 supaya lebih terang lagi tu. Ada taklik bawah tu. 107 tadi duduk mana ni? Tu. Penghujung dua tempat tumbuh janggut, iaitu dua rahang yang menjadi tapak bagi gigi bawah. Ni kan ni. Ni saya sebut ni. Ni rahang ni. Kayak kita manusia ni gerak besar ya bila kecek dah. Ni hak ni. Sini dagu, sini dua rahang. Baik. Berdasarkan pendapat ini yang diterima oleh ulama termasuk ulama dalam mazhab Syafi'i, penulis beranggapan bahawa membuka dagu ketika sembahyang bagi wanita tidak membatalkan sembahyang. Membuka dagu tu maknanya mendedahkan dagu tu, maknanya tidak tutup. Sebab ada saya tengok setengah tu dia tutup. Okay? Sebab ada yang kata begitu pun, makna perempuan bila tu dia tutup sampai duduk sini. Siapa gitu Ada kan? Tak. Setengah tu duduk bawah ni. Tu boleh. Tak ada masalah. Kalau dia buka letak bawah ni pun tak apa lagi. Hak ni tidak dikira. Tidak dikira.
Sebab tu Dr. Yusuf Qaradawi dia kata, hak ni, skat ni. Jadi bila nampak macam tempat telak tu, hak tu tak boleh. Sebab tu kita tengok dalam setengah mazhab perempuan dia, sini nampak lagi. Ni. Tapi kalau tempat kita duduk sini, kadang-kadang atas pada dagu dia letak. Kalau kait lekong tu dia buat pula, kecil letak sini. Nah. Dia sambung tu. Tak apa, kalau hak tu nampak tak apa tu. Mana kalau semaya terdedah ni, setakat ni, dia pakai kait tudung, setakat duduk bawah ni. Duduk gitu. Nampak ni, tak apa lagi tu. Boleh lagi. Masalah nak tutup tu tak apa. Cuma nak ayat ni tak apa lagi tu. Walaupun ada yang kata tak boleh pun, tu khilaf lah. Tapi boleh. Kebanyakan ulama kata boleh. Cuma hak ni hak dia kata, ni. Beranggapan bahawa membuka dagu. Buka dagu ni mana mendedahkan dagu. Nampak dagu tu. Ketika sembahyang bagi wanita tidak membatalkan sembahyang. Tetapi belakang dagu tidak lagi dianggap sebagai wajah kerana ia tidak kelihatan ketika berhadapan. Ni, alik ni, sini. Sini, bawah ni, bawah. Ni belakang dah ada bawah ni. Saya sebut tadi. Kalau Yusuf Qaradawi tu bawah sikit, tak apa lagi. Hak ta'winya nampak macam lubang ada ke? Macam telak. Hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Jadi hak mana kita kata perempuan-perempuan kita hak dua sampai sekarang ni sana hak tu molek dah tu. Tak ada masalah tu. Maknanya dagu bawah ni. Bawah ni tidak masuk muka. Sebab kalau kita duduk gini tu tak nampak. Masalah sekarang ni dia ada juga satu isu kalau dalam syarah hak baru ni. Yalah betul kalau perempuan jenis dagu turun gitu. Kalau hak jenis pasal straight gitu. Tak ataupun hak gemuk kan. Orang panggil apa ni? Nampak macam lemuk kan tak? Nak kira lagu mana? Tengok gini nampak lagi tu. Hak tu dia kira lain tu. Tempat nahar tu halq dia panggil halq. Hak tu sudah sampai ke peringkat halq. Hak ni dia panggil halq, hak ni dia panggil apa ni qafa dia panggil. Qafa tempat kita sembelih tu dia panggil halq. Halqum tu huruf halaq tu ngaji tajwid tu. Mana sini ni dia tidak kira wajah dah ni. Dia tidak kira wajah. Sini. Tapi kalau bawah ni hak tu setengah ulama kata dikira wajah lagi. Sebab itulah kaedah yang setengah ulama kata semata-mata kita tengok. Misalnya kita beradab muwajahah ni mana kita beradab antara muka dengan muka tu. Dia tak serupa tu ada juga beza tu bagi perempuan. Hak ni kalau setengah tu dia tak ada langsung telok ni pakai turun gitu lalu. Mana gemuk kat lah tu. Hak jenis hak gemuk tu kan. Nak kira lagu mana. Sebab itulah. Kalau kita tengok setengah-setengah ulama dia tak pakai ta'rif mana kawasan hak kita nampak tu. Hak tu dari segi lurah memang begitu. Dari segi lurah. Bila kata wajah kalau kita tengok dalam fiqhul lurah, hak kita nampak tu. Dia tak kira dah hak ni, hak kita nampak. Jadi maknanya kalau pakai hak tu boleh jadi hak nampak sini nampak lagi. Dak dia kata hak tu lalu penampak dia panggil tekak tu. Dia tak kira. Sebab itulah kalau kita tengok hak Imam Syafi'i hingga apa pun dia lebih guna dia kata tempat ni bawah ni tulang gigi kita bahagian bawah ni bawah tu dia ada tulang. Tu hak kita panggil dagu tu. Bukan dalam hak nampak tengok pada dagu. Ke dagu ni sini pun dagu lagi. Hak nampak tengok masa kecil. Dia tak kira hak bahagian ni. Situ dia panggil wajah. Imam Syafi'i pun sebut gitu. Dalam kitab Al-Um. Tapi kukuk mana pun Dr. Yusuf Qaradawi kata kalau bawah ni perempuan tutup pun tak apa lagi tu. Boleh lagi. Tak ada kelonggaran lagi. Supaya kaki lah kita kata khilaf juga. Kaki tu. Mana kalau pakai stocking tak apa, tak pakai pun tak apa. Patu Yusuf Qaradawi kata kalau ketika dia sujud selok sikit, hak tu tak kira. Yusuf Qaradawi sebut. Tu Begitu juga misalnya orang lelaki yang tubuh sayur-sayur dia pakai kain pelekat. Bila dia rokok kan nampak paha dia sikit. Hak atas pada tu. Hak tu tak kira. Awak nampak sebab awak hitam tu. Hak tu dia tak kira tu. Hak tu dia tak kira. Kita kira dalam keadaan biasa tu tak nampak. Itulah. Itu perbincangan lah. Yusuf Qaradawi sebut ketika dia sujud kalau kita buat gitu memanglah nampaklah bagi orang yang tubuh besar tu. Tu tak kira. Apa tu bagi ulama kata pohon tak aurat tak ada apa-apa. Tu tak. Cuma kita tak asyik kecek itulah cuma dalam mazhab Syafi'i itu dia lain. Tu dia perkiraan lain. Baik, seterusnya anggota seterusnya, tapi ramah sebenarnya tu saya rujuk dalam itu ramah tu ulama terima pandangan kata tak kira hasah nampak ke depan gini. Tak senang ayat lah sebab rambut ni kalau dia kata kalau kita kira tempat tumbuh rambut setengah orang sini ada lagi rambut. Lepas tu setengah tu tak ada rambut pakatan ni. Licin.
Jadi makna kalau kita guna, dia sebab tu dia kata secara adah, secara biasa. Orang panggil tempat tumbuh rambut. Sebab setengah tu ada sini pun ada rambut. Sini pun ada. Mana sujud kena atas anak rambut lagi. Manabit lagi. Kena atas manabit lagi tu. Oh tu tak kira lah. Ini biasa. Lepas tu bagi setengah orang tak ada rambut pakatan ni. Lepas tu nak kira lagu mana? Dia kata sapu lah. Ada yang kata gitu. Sapu lah. Tidakkah tu dikira dahi tu? Dikira apa ni orang panggil apa? Atas kepala lah tu. Dah ubung-ubung tu misalnya. Dah dia kira hak biasa. Orang makruf sebab tu dia kata adah secara adat. Walaupun tak ada rambut atas ni, orang tak panggil muka ni atas ni. Secara adat dia ambil kira juga. Gitu ya. Hak orang panggil dari suluh tu lah. Suluh tu sampai rambut pun tak ada. Tu dia tak kira tu. Hak tu dia panggil kepala tu. Kepala tu kan. Baik, anggota seterusnya itu dua tangan sehingga siku adalah dua anggota yang termasuk dalam rukun wuduk juga. Hak basuh tangan sampai ke pergelangan tangan itu tidak termasuk rukun tu. Hak tu tak termasuk rukun. Hak rukunnya sampai ke ilal marafiq tu. Basuh tangan sampai kepada marafiq itu. Baik. Di dalam Al-Quran menyebutkan basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu sehingga ke siku. Berdasarkan kepada ayat tersebut dan hadis di atas menunjukkan bahawa membasuh dua tangan hingga ke siku adalah wajib. Itu umumnya begitu. Secara umumnya begitu. Dalam mazhab Syafi'i, tu kuat tu. Dalam mazhab Syafi'i. Baik. Berkenaan kaifiat basuhnya, sebab di sini ada beberapa perkara yang perlu kita tengok juga. Berkenaan kaifiat basuh terdapat perbahasan berkenaan ayat wuduk. Ulama berbeza pandangan tentang kalimah ila yang memberi erti sehingga. Di dalam ayat tersebut, ilal marafiq, sampai ke siku. Baik, sebahagian ulama mengatakan ia untuk memberikan maksud keseluruhan anggota yang wajib dibasuh. Dalam erti kata lain, ia sebagai penjelasan bahawa siku juga termasuk anggota yang wajib dibasuh. Inilah pendapat jumhur ulama. Imam Syafi'i kata, falam a'lam mukhalifan fi anna al-marafiq fi ma yughsal ka'annahum dhahabu ila anna ma'naha fawsilu aydiyakum ila an tughsal al-marafiq. Saya tidak mengetahui, kata Imam Syafi'i, ada yang menyalahi pendapat tentang siku adalah anggota yang wajib dibasuh. Seolah-olah mereka berpendapat bahawa makna ayat itu ialah basuhlah tangan-tangan kamu sehingga kamu membasuh siku-siku. Dia begini yang mudah sebelum kita baca bawah dia gini. Kalau kita kecek dalam bahasa Melayu kita. Saya pergi, kita kata, sehingga. Contohnya, saya pergi ke Kelantan. Contoh ni. Maknanya, saya perjalanan saya dari Kuala Kerai hingga ke Kota Baru. Hingga ke Kota Baru tu termasuk Kota Baru ke tak? Tu. Dalam bahasa Arab dia ada. Qablal mughayyar, sebelum hak akhir. Bila kata sehingga Kota Baru, setengah ulama kata sehingga Kota Baru ni, Kota Baru tu hak dia. Maknanya dia tak masuk Kota Baru. Setakat ke akhir ya. Dia ada makna gitu dalam bahasa Arab. Illa tu. Tu. Ada setengah ulama kata, illa ni bila dia sebut, contohnya saya dari Kuala Kerai Kota Baru, hingga ke Kota Baru tu, illa tu makna hingga. Hingga tu termasuk Kota Baru. Dia khilaf tu dalam bahasa Arab tu. Sebab tu ada ulama kata tak masuk, siku tak termasuk. Dia termasuk adud sahaja. Tangan sampai ke adud. Bila dia kata sehingga ke siku, makna siku tak termasuk, dia hanya berhenti pada adud lengan. Tu. Sebab ilah tu lah. Ni orang panggil perbincangan dari sudut bahasa. Baik, dalam Imam Syafi'i kata, ilah tu maknanya sehingga ke siku termasuk siku lah. Termasuk siku. Baik, nak bahas lurah pun kena tengok pula lah amalan sahabat tu lagu mana. Amalan Nabi lagu mana. Sini, cuba kita tengok. Sebab tu kita kena tahulah. Sebab tu setengah-setengah mazhab tu, sini ada buat setengah mazhab tu, dia tak termasuk siku. Cuma dia basuh siku tu atas rasa untuk cermat nak dapat ghurrul muhajjalin saja. Mana kalau dia tengok orang basuh setakat ni, tak kena apa siku, tak ada lepas siku, sah lagi. Ni bukan mazhab Syafi'i ni. Jangan silap faham. Mazhab Syafi'i tak kena sampai siku. Bahkan kalau lebih lagi tu molek. Sehingga sahabat sampai ke ketiak, misalnya Abu Hurairah. Tak apalah kukuk mana pun dia jadi khilaf sebab pemahaman kalimah ilah tu. Cuba kita tengok di sini. Sebahagian kecil ulama berpendapat kalimah ilah hanya menunjukkan penghujung tangan sahaja dan yang disebutkan selepas ilah itu tidak termasuk anggota wuduk yang dibasuh. Ilal marah. Hak selepas ilah itu tak termasuk.
Tapi hak ni jumlah yang minoriti lah. Ia dengan makna wajib basuh tangan dan lengan hingga sampai ke siku saja. Tetapi siku tak termasuk. Hak ni bukan mazhab Syafi'i lah. Imam Syafi'i kata termasuk siku tu. Mereka berhujah dengan ayat. Cuba dia kata. Cuba awak perhati. Lagu mana Quran guna. Ila. Hak ni pun Quran juga. Hak ni. Summa atimmus siyam ilal lail. Kemudian sempurna ke puasa sampai kepada waktu malam. Malam termasuk ke tak? Tak dia kata. Sudah. Tak ada apa tu. Makna kalau kita pakai selepas hilal tu termasuk lagi kena puasa. Makna tak boleh buka lagi malam tu. Syiah kata betul dia. Sebab dalam kitab Syiah kata sebab tu dia pelewat. Sebab tu Syiah dia buka tu sampai waktu isyak. Sebab dia kata kena masuk juga malam. Bukan masuk semua malam. Kalau masuk semua malam. Rapat ke subuh pula. Tak, dia kena masuk malam. Makna malam tu kena ada juga puasa sikit. Sebab tu dia buka waktu lepas isyak ataupun sebelum isyak. Syiah. Bagi dia lebih tepat. Sebab ilah. Kukuk mana pun tak. Tu Syiah tak usah kira lah. Bagi tak pakar tu. Nah. Hak ni semua ulama kata ilal lail itu maknanya berhenti sekat malam. Bila masuk malam, tak. Orang tak panggil puasa dah tu. Jadi hak ni bila kata ilal marafiq, maknanya marafiq itu tak termasuk. Setakat adud sahaja. Setakat lengan ya. Kalau pakai hak tu maknanya tak boleh pakai hak jumhur. Termasuk dalam mazhab Syafi'i. Iyalah nak ayat bila kata khilaf muktabar ni. Khilaf muktabar ni. Maknanya dia ada dalil lah. Tengok dia berhujah dengan ayat Quran. Tak apalah kita tengok sini. Sedangkan ayat ini semua ulama terima. Boleh dikatakan tak ada khilaf ni. Puasa ni setakat ngarik. Setakat habis waktu asar ya. Masuk ngarik kena buka dah. Padahal kata ilal lail. Tu. Ayat ini memerintahkan supaya menyempurnakan puasa sehingga waktu malam. Namun begitu, ia bukan bermaksud malam juga termasuk dalam waktu yang wajib berpuasa. Tak termasuk malam. Tapi sebut ilal lail. Tapi malam tak termasuk. Cuba kita tengok. Hak ni pun ilal marafiq. Baik, cuba tengok semula. Muka surat 60 ni. Tengok lagu mana Imam Syafi'i dan jumhur ulama kata. Dia kata, betul kita tengok ayat Quran. Waqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tapi dari sudut bahasa Arab dia ada takdir dia panggil. Takdir tu dia kena tambah kalimah. Baik. Sebenarnya ayat ni ilal marafiq tu maksud dianya ila an. Sehingga bahawa faqsilu aydiyakum ila an tusalal marafiq. Ila. Dia ada gitu maksud ayat ni. Basuh falsilu ni takdir dia lah. Falsilu, basuhlah maka basuhlah oleh kamu. Aidiakum, tangan-tangan kamu. Ilaan, hingga adalah engkau membasuh siku-siku engkau. Tu takdir dia. Jadi takdir ni dari segi bahasa memang tak salah. Jadi kalau kita bandingkan ayat tadi ilal lail wa atimus siyam summa atimus siyama ilal lail ilal marafiq nampak sama tapi tak ada. Hak ni dia kena takdir. Apa takdir gitu tu? Sini dia tidak sebut sebabnya ulama-ulama Imam Syafi'i dan jumhur ulama kata kita tak boleh nak kiyahkan ayat ni dengan summa atimus siyam. Apa? Sebab perbuatan sahabat tu kena tengok. Dan Imam Syafi'i kalau dia tak jelas dalam satu-satu masalah kita nak tarjih hak mana? Sebab kalau tengok ayat tadi sapak malam tak masuk. Hal ni sapak siku tak masuk. Sahabat buat lagu mana dalam bab wuduk ni? Dia basuh. Umumnya sapak siku. Ada hal lebih sapak ketiak. Abu Hurairah selepas ni dia mari. Ayat. Maknanya sahabat pahal ilah tu, selepas ilah tu termasuk juga. Bukan berhenti sebelum ilah tu. Marafiq tak termasuk. Tak, sahabat tidak buat gitu. Tu. Wallahu a'lam lah. Mungkin ada tapi setakat saya duk tengok sempat rujuk beberapa syarah lah. Sahabat hak ni tak timbul khilaf. Setakat marafiq itu. Tu yang pelik tu. Mana tidak disebut kata sahabat tu khilaf. Tapi tak ada sebut kata semua sahabat buat gini. Tapi disebut khilaf tu tak ada. Sebab tu Imam Syafi'i kata, setakat saya tahunya tak ada khilaf. Bab ni. Cuba kita tengok tu. Saya tidak mengetahui ada yang menyalahi pendapat tentang siku adalah anggota yang kena basuh. Imam Syafi'i kata dia tak tahu khilaf. Maknanya
Maknanya dalam kalangan sahabat Imam Syafi'i sendiri pun dia kata dia tahunya tak ada khilaf. Siku kena basuh. Bahkan hak kita tahunya sahabat tu ada atas pada tu lagi. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok lagi sini. Namun cuba tengok lagi tadi tak habis lagi tu. Namun begitu ia bukan bermaksud malam juga termasuk dalam waktu yang wajib berpuasa. Sebaliknya ia hanya untuk menceritakan had atau batas penghujung siang. Itu sampai ke permulaan waktu malam. Maknanya nak ayat sampai ke malam itu isyarat pada hujung siang. Imam Nawawi kata, inilah yang disebutkan oleh pengarang, yakni Imam Asy-Syairazi tentang kewajipan membasuh dua siku. Ini adalah mazhab kita, Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i lah. Dan mazhab semua ulama kecuali apa yang dinukilkan oleh tokoh-tokoh mazhab kita daripada Zufar. Dia kata, ni ashab kita juga. Tapi bukan Syafi'i, Zufar. Ini antara tokoh besar dalam mazhab Imam Abu Hanifah lah. Dan juga Abu Bakar bin Daud. Bahawasanya mereka berdua berpendapat tidak wajib membasuh dua siku dan buku lali. Kenapa ni? Bila dia kata tidak wajib, bukan bermakna dia tak basuh. Dia nak letak hukum saja. Dari segi akademik ini nak ayat kata tak wajib. Tapi dia basuh. Cuma nak ayat tak wajib. Sebab tu kata terlalu sedikit. Yang kata, ialah sampai Imam Syafi'i kata, saya rasa macam saya tak tahu ada khilaf. Kalau saya tahu semua, terima siku termasuk. Kalau sini pun sebut Zufar dengan Abu Bakar bin Daud. Di sini dikemukakan. Kalau dilihat pada dalil-dalil hadis dan asar sahabat, ia menyokong pendapat pertama yang kata siku termasuk dalam yang wajib kena basuh. Itu mazhab Syafi'i lah dan juga jumhur ulama. Misalnya di sini antaranya An-Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir qala ra'aitu Abu Hurairah yatawaddau faghasala wajhahu fa asbagha al-wudu thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adud thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fil 'adud thumma masaha ra'sahu thumma ghasala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fi as-saq thumma ghasala rijlahu al-yusra hatta ashra'a fi as-saq thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum al-ghurrul muhajjalun yaumal qiyamah min isbaghil wudu faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahdilah. Daripada Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir, kata beliau, saya melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu. Dia basuh wajah dia dan dia sempurnakan basuhan wajah dia tu. Kemudian dia basuh tangan kanan dia sehingga dia panjangkan basuhan itu sampai ke bahu. Dalam setengah riwayat sampai ke ketiak sebut. Setengah riwayat. Ketiak dengan bahu ni lebih kurang tu. Ayatnya lafaz kadang sebut sampai di bawah ketiak. Ibtai sebut. Hak ni sebut katif. Katif ni bahu. Baik. Selepas itu dia basuh tangan kiri pula. Panjang juga basuh sampai ke bahu juga tu. Abu Hurairah. Kemudian dia menyapu kepala. Kemudian dia membasuh kaki kanannya dengan dia panjangkan basuh itu sampai ke betih. Mana atas pada buku lali. Kemudian kaki kiri gitu juga sampai ke betih juga. Selepas tu, ni poin pentingnya. Selepas tu dia kata, Abu Hurairah kata, dia kata demikianlah saya melihat Rasulullah berwudu. Hak saya buat tadi tu, saya tengok sendiri Rasulullah buat gitu. Lepas tu dia pun kata, Rasulullah ada bersabda, kamu akan memperolehi cahaya yang berseri-seri kelak pada hari kiamat kerana kesan menyempurnakan wudu. Jadi Nabi kata ambil wudu, cara dia sampai melepasi hak siku, melepasi hak buku lali, itu termasuk dalam isbagh wudu. Menyempurnakan wudu. Dan kamu akan dapat cahaya berseri-seri di pada mahsyar. Dia panggil ghurrul muhajjalin. Ghurrul muhajjalin ni asal dia begini. Ghurrul muhajjalin sifat pada kuda yang berkualiti. Kuda yang berkualiti ni antara sifat dia ada warna putih di kepala. Di kepala ni bahagian depan putih. Macam berlian gitu, dia gitu. Lepas tu kaki dia tu macam stocking warna putih. Tu dia panggil ghurrul muhajjalin. Sifat pada kuda asalnya. Cuma Nabi sebut gini, ni nak ayatnya. Di hari akhirat satu kelebihan. Mana orang ambil wuduk dengan sempurna dan salah satu sempurnanya Abu Hurairah nak istimbah ni
Kita kena ambil, jangan kadar hak disebut saja. Atas lagi tak apa. Supaya dia ambil siapa kepala bahu. Dan Nabi kata ke pupuk dia lah. Sebab dia bukan seorang sahabat buat gini. Hak ni lah hak ambil lebih siapa ke betis, siapa kepala bahu. Mu akan dapat ghurrul muhajjalin. Ghurrul muhajjalin. Kemudian Nabi sebut lagi tu. Sesiapa dari kalangan kamu yang mampu, maka hendaklah dia memanjangkan cahaya seri-seri tersebut. Jadi Nabi ayat molek. Cumanya gini, kena faham lah. Hak ni memang. Hak sebut Zufar dengan Abu Bakar bin Daud tadi. Dia royak hanya tidak wajib. Bukan dia tidak buat hak ni. Dia royak tidak wajib saja. Bukanlah kata dia basuh tak kena siku masa ambil wuduk. Tak, tidak maksud begitu. Dalam ni tidak disebut. Tapi kalau dalam kitab ada disebut. Bukan bermak. Jangan kita fikir. Supaya Imam Syafi'i kata lah. Supaya Imam Syafi'i kata. Kalau kita tengok dalam batah aurat kan. Dalam bak semayam. Imam Syafi'i kata. Kalau katakanlah lutut kita. Mana pakaian kita atas lutut. Sah lagi. Lepas tu masa kita duduk. Dia kesok naik sikit tak kira tu. Masa duduk. Qiyam itu. Imam Syafi'i kata. Makna sah lagi. Boleh. Imam Syafi'i pakai gitu kah masa semayam? Tak. Imam Syafi'i labuh dia pakai. Cuma nak ayatnya hak dia. Boleh setakat tu. Tu. Supaya Imam Ghazali kata. Siapa dia kata. Orang maya ni kalau pakai serban lebih afdal pada tak pakai serban. Bid'ah Imam Ghazali kata. Dia pakai serban maya. Pakai dengan faham jadi molek. Ni pakai tak faham masalahnya. Ustaz ni Allah ceramah sedap tapi hilang sikah. Apa pakai sokok. Oh dia ceramah memang sedap tapi so jadi hilang sikah. Apa? Dia pakai sokok masa kuliah tu. Hak tu jadi kurang. Nampak tu tak faham molek tu. Jadi sepatutnya bukan isu utama. Tak kait tu hak tu. Jadi hak ni pun gitulah. Jangan kita faham Zufar dengan Abu Bakar ni maknanya dia ni setakat tu ya dia nak ayat hukum wajib. Tak wajib. Tak termasuk dalam fardu. Tak masuk dalam rukun hak tu. Hak tu dia nak ayatnya. Gitu ya. Baik. Seterusnya tu kita bincang minggu depan ni. Hak berkenaan dengan ni lah. Begitu juga. Mana ni? Untuk muka surat 69 telah bawah tu kita sambung minggu depan tu. Ni. Kita berhenti saat ni tak habis lagi tu dah. Saya kira habis sikit ni. Hak di samping itu kalimah ilah ni kita bincang minggu depan lah. Jadi ilah ni dia termasuk khilaf. Sebab kana yakunu juga. Misalnya kana Rasulullah. Akan datang kita akan bincang juga. Kana Rasulullah ni dia boleh terjemuh dua. Kita boleh terjemuh adalah Rasulullah buat begini. Sah lagi ulama kata dari segi bahasa Arab kana ni kita boleh kata juga menjadi kebiasaan. Hak tu jadi khilaf. Antaranya Nabi baca surah Sajdah dalam semaya subuh. Sebab ada sebut kana juga. Kana Rasulullah yaqra'u. Kita nak terjemah lagu mana kana. Sebab dia boleh terjemah dua tu. Adalah Rasulullah baca. Mana Rasulullah pernah baca. Sah lagi terjemah dia menjadi kebiasaan. Mana acak kali. Paling tidaknya banyak kali. Hak tu jadi khilaf. Ni orang panggil khilaf kerana pemahaman bahasa. Hak tu. Jadi hak tu kita akan bincang juga akan datang. Dia ada juga sebut ni. Tapi tidak sinilah. Jadi untuk minggu depannya kita akan sambung muka surat 68. Di samping itu kalimah ilah tersebut juga menunjukkan penghujung atau kesudahan perbuatan basuh. Ni khilaf pula. Ulama kata tak. Bila sebut ilah, selepas ilah pun termasuk juga. Khilaf pula situ tu. Kita kata banyak teh khilaf ni. Hak tu nak ayat fiqh tu. Orang tak bahas tentang Tuhan tu. Sebab tu ulama tak bahas. Qul huwallahu ahad. Huwa tu siapa? Ulama tak mikir. Hak tu jelas dah. Hak ni hak khilaf ni. Huwallah tu makna Allah lah tu. Tu tak ada khilaf tu. Di kalangan ahli hadis fiqh memang tak ada khilaf tu. Kalau ada kata khilaf tu itu pokok tak pakar. Tak sepakar tu. Boleh jadi rosak makna Quran. Berlaku tahrif tu. Ni dia ada khilaf. Jadi insya-Allah kita bincanglah. Bagi saya ni penting sangat kita bincang ni sebab apa? Kita akan apa? Rupanya orang panggil sifat fiqh ni begitu. Begitulah hadirat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.